Terima kasih Cikgu Rizwan. Selamat petang dan selamat sejahtera. Terima kasih dapat bersama untuk sesi snippet sebelum kita mula sesi yang berikutnya pada pukul 3.35 atau 35 minit. Tuan-tuan dan puan-puan, tajuk yang saya pilih hari ini ialah mengapa guru penting? Why teachers matter? Mungkinlah kita tahu banyak perkara yang boleh menyokong pernyataan ini tentang kepentingan guru. Tetapi mungkin saya membuat satu refleksi tentang sebenarnya tugas seorang guru. Kita tahu bahawa saya nak kongsi bahawa bila Tony Blair jadi Perdana Menteri England, beliau mengatakan satu daripada tagline beliau ialah education, education, education. Right? Dan kerana mengapa dia sebut begitu? Kerana beliau sebagai pemimpin mengutamakan pendidikan. Dia tak sebut tentang pertahanan negara, tentang ekonomi dan sebagainya. Kerana ramai pemimpin dan kerajaan negara-negara percaya bahawa tunjang kepada apa jua perkembangan yang lain atau perkembangan negara, kemajuan negara adalah berkait dengan pendidikan. Itu dia katakan, bila ditanya what is your focus going to be, dia kata education, education, education. Dan saya juga terbaca bila Malaysia ada konfrontasi dengan Indonesia, pada masa itu Tengku Abdul Rahman Allahyarham telah sebut not bullets but books. Maksudnya, kita nak selesaikan sesuatu perkara atau sesuatu konflik atau sesuatu isu dan sebagainya, caranya bukan adalah melalui kita adakan pertempuran dan sebagainya, tapi sebenarnya melalui perbincangan. That means buku itu dan dokumen itu mewakili perbincangan. So we can discuss and kita boleh buat satu. Maka dengan itu, guru adalah penyampai ilmu, penyampai pendidikan. Jadi tugas mereka sebagai guru menjadi asas kepada pembinaan atau nation building yang kita selalu pernah dengar. So pembangunan negara ni asasnya adalah pada guru. Dan tidak bila berdekatan dengan Hari Guru, kita pernah dengar bahawa is the mother of all professions. Cikgu lah yang bertanggungjawab atau guru lah yang bertanggungjawab melahirkan profession yang lain. So ada banyak penulisan tentang why teachers matter. Dan kita semua mungkin tahu banyak jawapan why we matter. Dan kita tidak dapat nafikan it is easier to build strong children than to fix broken adults. So maksudnya apa juga kita lakukan itu di peringkat sekolah itu adalah penting. Next slide please. Mengapakah tugas kita sebagai guru itu penting? Ada banyak sebab dan saya akan kongsikan beberapa perkara ini. Mungkin ada lebih daripada ini yang tuan-tuan dan puan-puan pernah terbaca. Kita tahu bahawa apa yang kita ajar itu akan kekal sepanjang hayat dalam kalangan murid kita. Kita boleh masih ingat kadang-kadang apa yang dikatakan oleh cikgu kita masa kita bersekolah. Di sekolah rendah pun kita boleh ingat. Dan kita tahu bahawa remaja yang hari ini akan menjadi pemimpin masa depan. Dan kita boleh bina pemimpin yang positif dan berinspirasi.
yang boleh menjadi tunjang kepada pembangunan negara. Dan selalunya kita dengar tentang ungkapan atau yang menyatakan melentur buluh biarlah dari rebung. So, buluh itu bermula di mana? Di sekolah. Melalui aktiviti daripada prasekolah lagi. Setengah sistem pendidikan di negara-negara lain macam negara Jepun dan Korea Selatan, especially Jepun, banyak fokus kepada pembinaan karakter semasa di sekolah rendah. They want to make sure murid-murid mempunyai nilai yang terpuji, yang ingin dihasratkan oleh sesebuah negara. Satu lagi sebab yang kita nyatakan bahawa kepentingan tugas seorang guru, why teachers matter, adalah kerana ilmu yang kita sampaikan. Ilmu yang kita sampaikan ini boleh mempengaruhi masyarakat kerana murid sebenarnya akan menjadi ahli masyarakat. Guru mencorakkan masyarakat. Saya suka apa yang saya terbaca ini. Teachers design society both on local and global scale. Kita yang mencorakkan masyarakat sebenarnya. So, begitu pentingnya tugas kita. Boleh kita katakan 99% daripada populasi Malaysia ni melalui pendidikan. So, kita ada captive audience. Apa jua kita buat, kalau kita buat dengan betul, maka kita ada corak yang kita impikan itu daripada masyarakat kita. We get the design that kita perlu kehendaki. Kita dapat corakkan masyarakat seperti yang kita kehendaki. Sebab itu pendidikan adalah sangat penting. Tapi pendidikan sendiri tanpa seorang guru adalah hanya setengah daripada cerita. Bila ada guru, peranan beliau adalah satu peranan yang terpuji. Kerana beliau mempengaruhi anak murid dan anak murid yang dipengaruhi itu menjadi ahli masyarakat pada masa depan. Dan banyak penulisan menyatakan ini adalah jawatan yang terpenting. In reality, teachers have the most important job in the world. Dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan setuju, bila kita kata our job is the most important, maka bebannya pun adalah sangat yang perlu kita pikul dan bukan mudah. Saya selalu dengar seorang daripada profesor saya kata, dia kata, if you don't love children, you should not become a teacher. So yang pertama, you must love children. Then you are definitely going to be a good teacher. Right? Tanpa mengambil kira latar belakang dan sebagainya. So, apa juga kita buat untuk guru, untuk murid, akan kita lihat penampilannya dalam masyarakat. Kerana school is a microcosm of society, and apa juga yang kita corakkan dalam sekolah, akan kita lihat penampilannya dalam masyarakat. Dan akhirnya jangan lupa, kita sebagai guru membawa impak dalam kehidupan seseorang manusia. Impak dalam kehidupan manusia yang menjadi ahli masyarakat. Kita tidak mau melahirkan semua doktor, jurutera atau sebagainya. Tapi kita nak lahirkan masyarakat. Seperti yang termaktub dalam falsafah pendidikan kebangsaan. We just want good citizens. Kita memerlukan rakyat jelata yang mewakili semua jenis pekerjaan. Tapi kita nak rakyat jelata yang baik. Good citizens. Itu yang kita harapkan. Dan siapa yang boleh melahirkan good citizens ini? Cikgu. So, teachers matter most importantly. Next slide, please. So, tuan-tuan dan puan-puan, banyak yang boleh kita sebut. Bagaimana kita membimbing pelajar ke arah potensi mereka? Kita memberi satu inspirasi ke arah keupayaan dan kreativiti yang terbaik. Kita mencorakkan pemikiran, pandangan, pendapat untuk membina idea yang bernas.
Kita nak ilmu yang mempunyai hasrat yang terbenam, itu hasrat yang terbaik. Kita nak bantu dan bimbing untuk mendapat masyarakat yang baik. Kita nak merupakan satu sumber inspirasi dan motivasi. Kita nak satu jalinan yang akrab dengan murid, akrab yang profesional dengan murid-murid kita. Kita nak menunjukkan teladan yang terbaik. Kita nak sentiasa positif. Kalau kita berlaku sesuatu kekurangan atau kesilapan, kita jangan labelkan apa jua perkara-perkara sebegitu. Kerana saya banyak kali dalam beberapa sesi yang sebelum ni, saya sebut, kalau tanya di negara Finland, what is their education about? Of course, dia kata trust dan sebagainya. Lagi satu, bila bersama dengan murid, dia kata positif, positif, positif. Small gain pun, kemenangan kecil pun, ada peningkatan kecil pun, dia beri sokongan yang positif. Dan mereka sentiasa, cikgu ni, dia suka fikirkan tentang murid, tentang kehidupan anak murid dia, tentang pencapaian mereka, apa hasrat mereka, apa cita-cita mereka. Dan mereka lakukan itu melalui LTC. Apa tu LTC? Let's talk about children. Let's talk about children. Dan ini cikgu boleh sembang bersama dengan kaunselor, bersama dengan guru lain, tapi secara profesional, bukan untuk label. So, cikgu ni adalah satu tempat yang murid tidak rasa segan untuk nak dapat pandangan dan dapat yang sokongan yang terbaik. Cikgulah pemberi ilmu dan pendidikan. Cikgulah yang boleh mempermudahkan yang kompleks, yang susah. Murid rasa bingung pun kita kata don't worry, I will help you. Itu kita mempermudahkan yang kompleks. Cikgulah yang akan kongsi idea dan bawa ilmu yang baru, topik yang baru. Mungkin murid tak pernah dengar tentang topik itu. So begitu pentingnya kalau anda dengar buku adalah Training Weights of the Mind. Sebab itu saya nyatakan perkara itu dalam setiap sesi snippet saya. Books are the training weights of the mind. Buku adalah beban latihan untuk minda kita. Kenapa? Kerana kita nak kongsi idea. Kita nak bawa topik yang mereka mungkin tidak terbaca. Mereka nak dengar cerita hidup kita. Mereka nak dengar. So, minggu lepas saya sebut tentang bagi seorang guru, dia merupakan pemimpin dan sebagai seorang pemimpin, storytelling tu adalah satu unsur yang penting. Cikgu boleh ceritakan dan boleh menarik perhatian. Dan saya terharu juga yang sesi semalam dengan Sabah. Moderator kata, Doktor, bukan saja itu. Kadang-kadang bila kita buat storytelling ini, dari tidak hadir ke sekolah, murid nak hadir ke sekolah kerana dengar story itu. Tidak salah lah. Kalau itulah daya tarikan kita untuk murid-murid kita. So, lagi satu, cikgu sampai bila tidak akan membenarkan muridnya berputus asa. Don't worry, it's okay. You got 30 marks this time. Don't worry, we'll work hard. Let's see where you went wrong. Mari kita cuba dapatkan 50 markah dalam ujian akan datang. Dia tidak membenarkan. You see how important our role is as teachers. Kalau kita lakukan semua ni, saya rasa murid-murid kita balik ke rumah with good feelings. Profesor Thomas Halbert yang pensyarah saya di universiti, dia kata, Mahinda, education is about good feelings. Saya tanya dia, Profesor Halbert, what do you mean by that? Dia kata, if children come to school, they must have good feelings about their education. If they have good feelings, for the rest of their life, they will talk about their education in school. But kalau segala pengalaman adalah banyak pengalaman yang pahit, mereka nak lupakan semasa sesi atau hidup mereka atau riwayat di sekolah.
So kalau kita lakukan apa yang saya paparkan di sini, dan saya memang percaya ramai cikgu yang sedang mendengar ni melakukan segala ini. Walaupun dalam kesibukan, we are so busy. Hari ini guru bukan guru tahun 60-an. Banyak kesibukan, baru habis musim sukan dan macam-macam pertandingan. Datang pula yang lain, satu aktiviti yang lain, masuk aktiviti yang lain, peperiksaan, trial exam. It's just at the corner, satu demi satu, tak berhenti-henti. So kadang-kadang kita tertanya-tanya, dari mana datangnya tenaga seorang guru? Dari mana datang semangat seorang guru? So, kita terikat dengan perkara itu. Tapi jangan, biarlah semangat dan tenaga kita itu, dengan izin Tuhan, kita diberi banyak tenaga dan motivasi untuk membantu guru. Kalau kita tak membantu, apakah yang akan berlaku kepada anak murid kita? Kalau mereka tidak hadir, bagaimana kita nak tarik mereka untuk hadir ke sekolah? Kalau mereka tak lulus, bagaimana kita boleh memberi motivasi, boleh membantu mereka untuk lulus? Next slide, please. Saya tahu bahawa tugas seorang guru tidak mudah dan saya banyak kali sebut bahawa is dedication. Dan ini bukan tentang income, but outcome. Not income, but outcome. Apa maksud outcome? Outcome pelajar, outcome pendidikan, outcome akademik, outcome co-akademik. Itu yang kita harapkan, not income. Dan kita adalah unsung heroes cikgu ni. Orang ramai tak tahu. Pukul 9 malam, pukul 10 malam, cikgu sudah buka komputer dia semula. Anak tengok, ya, ibu atau ayah sedang kerja semula. Teachers don't stop working when the school bell rings. They are grading papers, making lessons, communicating with parents after school and on weekends. Mereka datang awal, balik lewat. Working around the clock. Sebab itu, orang yang tahu faham tugas seorang guru akan, sebab itu kita kata dia ada unsung heroes. Kadang-kadang their work is equal to their life. Sampai mereka pensiun. Remember, if the youth of a society is educated, a future is born. Ini statement yang cukup kuat. Kalau generasi yang ada di sekolah ni berpendidikan yang terpuji, maka masa depan kita ni terjamin. Sudah termaktublah di situ apa yang kita hasratkan. Kerana teachers provide education that improves quality of life for the whole, for individuals and also for society. Itu ya message saya. So remember, if the youth of a society is educated, a future is born. And not for income. We are not doing for income, but outcome. For us teachers, banyak kali work is equal to life. Tak berhenti-henti. Next slide, please. So, tuan-tuan dan puan-puan, teachers increase productivity and creativity. Kita sebahagian daripada ekonomi negara. Kita sebahagian daripada pertahanan negara. Kita sebahagian daripada pertanian negara. Kita merentasi semua yang lain. Kerana when we push our students to be creative and productive, they are more likely to be entrepreneurial and make technological advances, ultimately leading to economic development of a country. So segalanya bermula dari sekolah. So the whole purpose of education is to turn mirrors into windows. Itu hasrat. Nak mengubah cermin jadi tingkap. Tingkap jendela supaya kita boleh lihat di luar, kita boleh lihat masa depan. Kalau kita lihat cermin, kita lihat diri sendiri. Tapi kalau kita lihat melalui tingkap, kita lihat dunia di luar. Saya paparkan di situ satu frame yang diberi kepada saya, pelajar saya dekat Maktab Tentera Diraja. Thanks for all you have done. Ini pada tahun 1991. Saya di antara ini nostalgic sangat. Saya suka simpan yang lama-lama. Ini pun dah 30 tahun lebih dah. Masih lagi simpan. Menteri Dalam Negeri selalu suruh saya ada banyak simpanan yang perlu dibuang, tapi saya nyorok-nyorokkan dan simpan juga. Dan bila saya perlu, saya keluarkan secara senyap. Lepas ini saya akan sorokkan semula. Kalau tidak,
Menteri Dalam Negeri akan suruh saya, I have to get rid. Dia kata banyak clutter. Dan tuan-tuan dan puan-puan, saya kongsi satu daripada penulisan seorang guru sains semasa saya di sekolah. Nama dia Mr. Chi Hising. Gambar beliau pun saya paparkan di situ. Buku yang beliau tulis ada Colours of My Life. Seorang pakar, masa itu tak adalah guru cemerlang dan sebagainya zaman beliau guru. But he was such a good science teacher. And fantastic. Murid sampai hari ini masih lagi selalu datang jumpa dia. Dan saya pun beberapa kali sudah bercakap dengan beliau dalam telefon. Sekarang dah bersara dan beliau tinggal dekat Ipoh, Perak. Dan inilah sekolah-sekolah, 3 sekolah di mana di antara banyak sekolah dia mengajar di Batu Gajah Perak, SYS Primary School, Sultan Yusof School, SYS, dan juga di Sekolah Yukuan. So, tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa, the whole purpose of education is to turn mirrors into windows. Okay, kita masuk ke slide yang terakhir, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan lupa, let's be positive. Tugas seorang guru tidak begitu mudah. Tapi kalau kita masuk kelas, jangan lupa, if we are in the class, we must teach. We must teach. Jangan kita short change murid kita. Kita cari masa, kita mencuri masa. Kita mesti mengajar dengan yang terbaik. Kita buatlah seterbaik yang boleh untuk murid kita. Dan bukan saja dari segi akademik, jangan lupa kita membina segala masa depan anak murid kita. So kalau kita ditanya why a teacher matters, saya rasa daripada apa yang saya katakan semua dah menceritakan segalanya tentang tugas seorang guru. So, remember, kita boleh dapat ilmu daripada pelbagai sumber, kita boleh baca buku, makalah, majalah, kita boleh ada sembang profesional dan sebagainya. So, kita carilah dari mana kita nak dapat inspirasi untuk menjadi guru yang terbaik. Kalau kita di Malaysia, kita boleh jadi guru yang terbaik, yang beri yang terbaik kepada anak murid, sistem pendidikan kita akan jadi yang terbaik di antara dalam kalangan yang terbaik di dunia. Saya selalu sebut, we are good, but we can be better, but we want to be the best in what we do. So let's do our best for our education system. Remember, if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. So itu saja daripada saya. Untuk hari ini sekian, terima kasih. Balik kepada moderator kita, Cikgu Muhammad Ridzuan.